Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan awal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وإن شاء الله اليوم نتكلم عن الموضوع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب. أولا حكم الإيمان بالرسل وأدلته. Hukum beriman dengan rasul-rasul dan dalilnya. Al-iman bi Rasulillah ta'ala wajibun min wajibat hadha ad-din wa ruknun 'azimun min arkanil iman. Beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kewajipan daripada kewajipan-kewajipan agama ini dan merupakan satu rukun yang besar dalam rukun-rukun iman. Waqad dalat 'ala dzalika adillatun min al-kutub kitab wa sunnah. Sesungguhnya telah dibuktikan daripada dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Min surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi ini firman Allah Ta'ala menunjukkan beriman, wajib beriman kepada Rasul, daripada kalimah wa rusulihi di sini. Wa rusulihi, jadi wajib beriman kepada Rasul. Itu dari Al-Quranul Karim. Fadzakara Allah Ta'ala al-iman birusul fi jumlatan man amana bihi ar-rasul wal mu'minun. Disebut Allah Ta'ala telah menyebut iaitu beriman dengan rasul-rasul dalam keadaan jumlah, dalam satu jumlah. Wa rusul, banyak jumlah, satu jumlah yang mana telah beriman dengannya rasul dan orang-orang beriman. Ya, mana Rasulullah juga beriman dengan rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah SWT sebelumnya, dan juga kita orang beriman juga beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah melantik rasul-rasulnya. Min arkanul iman, daripada rukun-rukun iman. Wa baina annahum fi imanihim bi rusul la yufarriqu bainahum fayu'minu bi ba'dihim duna ba'd. Dan di antara bahawasanya mereka itu dalam iman mereka dengan rasul-rasul tidak membeza-bezakan di antara mereka. La yufarriqu bainahum, tidak membeza-bezakan di antara mereka, maka mereka beriman dengan sebahagian mereka yang lain tanpa sebahagian mereka lain. Bal yusaddiquna bihim jami'a, bahkan mereka membenarkan keseluruhan rasul-rasul itu. Ini sifat orang yang beriman dengan rasul. Maksudnya beriman dengan semua rasul yang Allah utuskan, tidak beriman sebahagian atau sebahagian lain. Maksudnya kena beriman dengan semua. Baik. Qad bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih hukman man taraka al-iman bi rusul. Sesungguhnya Allah telah menerangkan dalam kitabnya hukum siapa yang meninggalkan beriman dengan rasul. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan orang-orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka berkehendak untuk memisahkan, membezakan di antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata kami beriman sebahagian dan kami kufur sebahagian. Mereka itu yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ambil itu sebagai jalan mereka. Jadi ulaika humul kafirun haqqan, Allah katakan bahawa mereka itu adalah orang kafir yang sebenar. Jadi hukum meninggalkan beriman dengan Rasul atau beriman sebahagian sahaja, maka hukumnya kafir. Berdasarkan ayat
Surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Baik. Ta'arif an-nabi wa rasul wa farqu bainahuma. Pengertian ataupun definisi nabi dan rasul dan perbezaan di antara keduanya. An-nabi fi lughah, nabi dari sudut bahasa, mushtaqun min an-naba. Diambil kata asalnya daripada kalimah an-naba'u. Ini wahwa khabar, iaitu bermaksud berita. Zu faidata azimata, yang mempunyai faedah yang besar. Qala Allah Ta'ala, contoh dalam dalil firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Sadaqallahul 'azim. Surah An-Naba ayat 1 hingga 2. Wa sumya nabi nabiyan li'annahu mukhbirun min Allah wa yukhbiru 'anillah fa huwa mukhbarun wa mukhbirun. Dinamakan nabi sebagai nabi kerana dikhabarkannya daripada Allah, dan dia dikhabarkan daripada Allah, dan yukhbaru, dikhabarkan tentang Allah, dikhabarkan tentang Allah, dia mengkhabarkan tentang Allah Ta'ala. Jadi sifat nabi ni mukhbar, iaitu Allah menceritakan tentang dia, dan mukhbir, dia menceritakan tentang Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang Nabi Ismail Nabi, Nabi Muhammad Nabi, Nabi Ibrahim Nabi. Itu disebut sebagai mukhbarun, yang dikhabarkan bahawa dia adalah Nabi. Adapun kalau kita katakan mukhbirun, bermaksud Nabi itu menceritakan tentang Allah Ta'ala. Contoh, Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Ta'ala menjelaskan tentang Allah Ta'ala dalam Quran. Begitu. Itu maksud dia. Waqilan Nabi mushtaqun min nabawah. Dikatakan juga Nabi ini daripada kata asalnya an-nabawah. Nabawah bermaksud wahiya syai'ul murtafi'un, iaitu sesuatu yang diangkat. Maknanya diangkat kedudukan Nabi itu. Wa sumya nabiyan ala hadzal ma'na. Dinamakan Nabi sebagai Nabi berdasarkan makna ini, nabawah ini, li raf'ati mahallahu. Diangkat kedudukannya ala sa'ir nas, di atas semua manusia. Maksudnya kedudukan Nabi ini lebih mulia daripada semua manusia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami tinggikannya Nabi itu dalam kedudukan yang tinggi. Surah Maryam ayat 57. Maksud Rasul pula, wa rasul fil lughah mushtaqun min ar-irsal wa huwa at-tawjih. Rasul dari sudut bahasa diambil pada kata asalnya daripada ar-irsal. Irsal maksudnya at-tawjih. Tawjih maksudnya yang diberi petunjuk atau diutuskan. Qala Allah Ta'ala mikhbaran an mulkih Saba, malkati Saba. Allah berfirman mengkhabarkan tentang kerajaan Saba. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Sadaqallahul 'azim. Wa inni mursalah maksudnya yang diutuskan pada mereka hidayah, maknanya Rasul, fanazirahu bima yarji'ul mursalun, dan mereka akan lihat sesuatu yang akan kembali pada yang diutuskan. Baik. Waqad ikhtalafa ulama fi ta'rif kulli min an-nabi wa rasul fi syar'i ala aqwal arjiha. Jadi para ulama berbeza pandangan tentang ta'rif bagi setiap nabi dan rasul dari sudut syarak, dalam beberapa pandangan yang telah dirajihkan, yang telah diteliti padanya. Yang pertama, anna nabi huwa ma uhiya ila Allah ilaihi bima yaf'aluhu wa ya'muru bihi al-mu'minin. Yang pertama, nabi bermaksud seseorang yang telah diwahyukan Allah kepadanya dengan sesuatu yang dilakukannya dan diperintahkan untuk bagi orang-orang beriman. Maksudnya Allah wahyukan kepada dia dan untuk dilakukan, dilaksanakan, dan Allah merintahkan nabi ini untuk berdakwah pada orang-orang beriman, kepada orang beriman. Wa rasul huwa man uhiya Allah ilaihi wa arsalahu ila man khalafa amara Allah liyabligha risalatillah. Rasul iaitu individu atau seorang yang diwahyukan Allah padanya dan diutuskannya kepada orang yang berpaling daripada perintah Allah, orang yang melanggar perintah Allah, orang yang kufur kepada perintah Allah, untuk disampaikan risalah Allah, untuk disampaikan seruan Allah Ta'ala itu. Jadi wal farqu bainahuma, jadi perbezaan di antara keduanya,
anna nabi huwa man nabahu Allah bi amrihi wa nahihi yukhatibul mu'minin wa ya'muruhum bidzalika wa la yukhatibul kuffar wa la yursilu ilaihim. Nabi iaitu seorang yang telah diberitakan Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala atau diwahyukan Allah Ta'ala dengan perintahnya dan larangannya untuk dibicarakan bagi orang-orang beriman, dan diperintahkan mereka oleh dengan demikian kepada orang yang beriman tadi, dan tidak diperintahkan untuk berkata-kata bicara pada orang kafir, dan tidak diutuskan pada orang kafir itu Nabi. Wa amma rasul, adapun rasul, fahuwa man arsala ilal kuffar wal mu'minin liyablighahum risalatullah wa yad'uhum ila ibadatihi. Adapun rasul iaitu siapa yang telah diutuskan kepada orang-orang kafir, Allah utuskan kepada orang kafir dan orang beriman, dua-dua sekali, untuk disampaikan kepada mereka risalah Allah, makna utusan Allah itu, firman Allah Ta'ala itu, wa yad'uhum, dan berdakwah kepada mereka ila ibadatihi, supaya beribadah ataupun menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza huwa ikhtilaf ulama an ta'rif an-nabi wa rasul wa farqu bainahuma. Baik. Summa hajatul insan ila rasul, keperluan atau hajat manusia kepada rasul. Soal, limadha yahtaju al-insan ila rasul? Kenapa manusia ini memerlukan pada rasul-rasul? Awalan, al-hidayatu ila al-ma'rifatul khaliq jalla jalalah. Hidayah, petunjuk untuk mengenal Allah sebagai Maha Pencipta yang tinggi lagi tinggi, yang lagi tinggi kedudukan Allah Ta'ala ni. Tukhbitul insan fi dhalal falam yastati' al-ihtida' ila al-ilah al-haqiqi. Fakana labuda min mursyidin yarshuduhu wa ya'khudhu biyadihi ila ma'rifati hadha al-ilah al-azim, wa haula al-mursyidun hum ar-rusul allazi arsalahum Allah. Tukhbitu, manusia ni berada dalam kesesatan, manusia dalam kesesatan, dan tidak mampu untuk diberi petunjuk kepada Tuhan yang sebenar. Dia dah sesat, dia dah pesong, tak mampu untuk pergi pada Tuhan yang sebenar, Allah itu. Dan adalah mesti terdapat mursyid, orang yang memberi petunjuk padanya dan mengambil tangannya, membimbing dia untuk mengenal Tuhan yang besar ini, Tuhan yang hebat ni, itu Allah Ta'ala. Haula'il mursyidun, orang-orang yang membimbing itu ialah siapa? Ar-Rasul, Rasul-Rasul Allah Ta'ala yang mana Allah utuskan mereka. Itu pertama, hidayah ila ma'rifah khaliq, hidayah untuk mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, itla'ul insanu alal insan ala mughaibiyat. Maksudnya menerangkan manusia kepada manusia tentang perkara-perkara gaib. Karena al-insan yahtaju ila ma yu'akkidu lahu wujud awalim al-ghaibiyat. Manusia ni memerlukan kepada seseorang yang meneguhkan lagi baginya tu tentang kewujudan alam-alam gaib. Wa yu'arifahu ala ahwalihim, dan mengenalkan pada mereka, memberitahu pada mereka tentang keadaan-keadaan alam gaib tu. Fa arsalallahu rusulahu, maka Allah utuskan rasul-rasulnya, wa yubayyinu lin-nasi, dan memberi penerangan pada manusia, yu'akidunahum, dan meneguhkan lagi mereka, min umur ghaibiyat, dalam perkara-perkara gaib. Apa perkara gaib? Syurga, neraka, alam kubur, dan sebagainya, malaikat, jin dan sebagainya. Perkara yang ketiga, ijad manhaj salih yakfilu lil insan sa'adah. Terdapat kaedah yang salih, untuk mendapatkan kaedah yang salih, kaedah yang tepat, yang mana membawa manusia ini kepada kebahagiaan dunia akhirat. Innal insan ghairu salih li wad' al-nuzum al-thabita ala dirasati al-mawdu'iyyah al-mutlaqah. Sesungguhnya manusia ni dia tak tepat dalam meletakkan peraturan atau undang-undang yang jelas, yang teliti untuk kajian secara mawdu'i. Maksudnya kajian eksperimental. Manusia kan selalu buat eksperimen sebagainya lah. Dia kadang-kadang tak tepat, semua dalam pandangan manusia sahaja. Wa inna tasyri' tsabit daim adil la yasdur illa anillah. Sesungguhnya pensyariatan yang tepat itu, yang sentiasa bersifat adil, tiada sumber melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya
Persyariatan yang paling tepat itu hanya daripada Allah SWT. Wa kaifa yatimu tabligh syari'atillah linnas? Bagaimana nak sempurnakan penyampaian syariat Allah untuk manusia? La budda an yakuna hunaka fi'atun minal bashar. Jadi mesti di sana ada satu kumpulan, fi'atun, satu kumpulan daripada manusia, wahum ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Mereka itu ialah rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Itu yang ketiga. Yang keempat, hajat manusia kepada Rasul ialah hajatun nas ila qudwatul hasanah. Manusia ni berhajat kepada ikutan yang baik, sebagai contoh yang baik. Ar-rusul bima atahumullah minal asmah humul ladzi ja'alahumullah ta'ala al-qudwatul hasanah fil akhlaq was suluk. Rasul-rasul yang mana Allah telah berikan pada mereka ini asmah, maksum, terpelihara pada dosa kecil dan dosa besar. Dan mereka ini Allah jadikan mereka ini sebagai qudwah hasanah, sebagai ikutan yang baik dari sudut akhlak dan tingkah laku, dari sudut perbuatan. Itu kita perlukan Rasul. Baik. Seterusnya ialah adadu Rasul, bilangan Rasul. Bilangan Rasul-Rasul. Arsalallahu ta'ala rusulan wal anbiya'il katsirin. Allah telah mengutuskan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang ramai. Wa dzakarallahu subhanahu fil Qur'an. Dan Allah telah sebut dalam Al-Quran asma'un, nama-nama 25 nabiyan wa rasul. Ada 25 nabi dan rasul. Hum, mereka ialah Adam AS, wa Nuh AS, wa Idris AS, wa Salih AS, wa Hud, wa Ibrahim, wa Lut, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Yusuf, wa Ayyub, wa Shu'aib, wa Yunus, wa Musa, wa Harun, wa Yasa', wa Zulkifli, wa Daud, wa Zakaria, wa Sulaiman, wa Ilyas, wa Yahya, wa Isa alaihimus salatu wassalam, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hadza dalil laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Surah Ghafir ayat 78. Sesungguhnya kami tak utuskan rasul-rasul sebelum kamu, ada kalanya mereka itu ada kami ceritakan pada kamu, dan kalanya mereka itu ada kami yang tidak ceritakan pada kamu. Ya. Minhum, ada minhum. Salah. Baik. Wal anbiya basharun mislu baqi bashar ya'kulu wa yashrabun. Para nabi manusia seperti manusia yang lain, mereka makan, mereka minum. Yafrahuna wa yahzanun, mereka gembira, mereka sedih. Wa yamshuna fi aswaq, mereka juga jalan di pasar-pasar. Wa 'indama kana musyrikun yatlubuna 'min ar-rusul, ketika mana orang-orang musyrik dia meminta sesuatu daripada rasul, al-asya' la yaqdiru 'alaiha, sesuatu yang tidak mampu padanya. Ya, sesuatu yang tidak mampu. Kana ya'tajibu minhum wa yadhkuru lahum da'iman annahu bashar, dan sesuatu yang mentakjubkan dengan mereka dan disebut bagi mereka sentiasa bahawa mereka ini adalah bashar, manusia. Ya. Jadi rasul ini manusia, bukan malaikat. Qul subhana rabbi hal kunta illa basharan rasula. Ya, surah Al-Isra. Begitu juga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Di surah Kahfi ayat 100. Dua dalil ini menunjukkan bahawa manusia, nabi itu ialah bashar, basharan rasula. Ini manusia ni. Na basharun, ini manusia. Baik. Seterusnya ismatul anbiya. Ismat maksudnya kemaksuman para nabi. Ikhtarullah Ta'ala ar-rusul wa faddalahum ala khalqihi. Allah telah memilih rasul-rasul dan memberi kelebihan pada mereka atas kejadiannya. Wa nazzahum 'anil sayyi'at, dan mensucikan mereka daripada perkara-perkara yang buruk. Wa asmuhum min irtikab ma'asi kabiraha wa saghiraha, dan menjaga manusia ini, menjaga rasul-rasul ini daripada melakukan maksiat kecil atau maksiat besar. Maksud dosa kecil atau dosa besar, dosa besar atau dosa kecil. Wa maizahum bi sifat karimah, dan melebihkan mereka ini dengan sifat-sifat yang mulia. Wal akhlaqul azimah, dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang hebat. Min hilmun wa sidqun wa amanah, dengan sifat hilmu, rendah diri, dengan sifat benar, sifat amanah. Hatta yakuna qudwa li ghairihim, sehingga menjadikan ikutan bagi selain pada nabi-nabi ini. Ya, maksud manusia mengikuti para nabi ini. Fayasirul nas ala nahjihim wa yaqtafur atharihim. Maka mudahlah manusia untuk mengikut mereka dan dipengaruhi mereka itu, dan mempengaruhi mereka. Ya.
Lidzalika, oleh demikian, faqad asamahullah min al-ithmi. Jadi Allah pelihara mereka ni, sifat maksum ni, daripada dosa. Nazahum al-wuqu' fil ma'asi, sucikan mereka daripada terlibat dalam perkara-perkara maksiat. Fahum khairatun khalqullah, mereka ini sebaik-baik ciptaan Allah. Wa afdala man abadillah azza wa jalla wa ata'ahu, dan sebaik-baik daripada hamba Allah dan yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Wa hum mithlul a'la alladhi yastarshidu bihin nas, dan mereka ini contoh yang tinggi yang mana diberi petunjuk manusia dengannya. Yaqulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika allazina atainahumul kitab wal hikmah wan nubuwwata fa in yakfur bihi haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika allazi hadallahu fa bil hadahum iqtadah. Surah Al-An'am ayat 89 hingga 90. Ini ambil dalil ini atau terjemahan dia. Baik, kemudian sifat wajibah fil haqqi rasul. Sifat yang wajib bagi hak rasul. Ini ada 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama as-sidq, bermaksud benar. Fayajibu an ya'taqida bisidqi rusul jami'a, maka wajib kita beriktikad dengan kebenaran rasul keseluruhannya. Wa annahu yastahilu alaihim kadhiba, dan mustahil bagi mereka ini rasul-rasul bersifat dusta. Ya. Firman Allah Ta'ala, wa sadaqal mursalun, surah Yasin. Ya. Begitu juga wasir anbiya jami'a wa sifatuhum tashhadu lahum bisidqi. Sejarah kehidupan para nabi semuanya dan sifat-sifat mereka menunjukkan, mensaksikan bahawa mereka dengan sifat yang benar. Faqad kanat Quraisy talaqabu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sesungguhnya kaum Quraisy menggelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla bi'sati bis-sadiqil amin, sebelum dibangkitkan, dilantik menjadi rasul sebagai sadiqul amin, orang yang bersifat benar dan amanah. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua para rasul ini ialah al-amanah, sifatnya amanah. Ar-rusul yattasifuna bil amanah, rasul-rasul ini bersifat dengan amanah. Wastahilu alaihim khiyanah, mustahil bagi mereka yang bersifat khianat. Fahum mahfuzuna zahiran wa batin min fa'li ay ma'siyatin. Mereka para rasul ini memelihara diri mereka ini secara zahir dan batin mereka daripada apa jua perbuatan maksiat. Sawa'un kana saghiratan aw kabiratan, sama ada perbuatan maksiat itu kecil ataupun besar. Wallahu Ta'ala yaqul wa ma kana lin-nabi ay yaghal. Tiadalah bagi nabi ini sesuatu yang melampau ataupun membatasi, luar, melakukan sesuatu yang melampau. Ini sifat nabi ya, yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 361. Sifat seterusnya az-zakat, ataupun dalam kitab lain dipanggil al-fatanah, cerdik, pandai. Farusul yukhatibuna kullul bashar ala ikhtilaf uqulihim wa darajatil zakaihim. Maka rasul-rasul ini berbicara dengan semua manusia dengan berbagai tahap akal mereka dan kedudukan kepandaian mereka. Ini manusia ini ada yang pandai, ada yang sangat pandai, ada yang tak pandai dan sebagainya, macam-macam perbezaan akal. Wa yuwajihuna ashabul mawaqif, dan menghadapi kedudukan yang sangat sukar. Ya. Wa huwa matalibul bid'ati kull haula, dan dia nabi ini dituntut untuk berdakwah pada semua mereka ni. Mana tak boleh nak pilih. Nak pilih pada orang pandai saja tak boleh. Maksudnya semua golongan manusia sesuai akal ni kena dakwah. Wa ta'thir fihim, dan mempengaruhi mereka. Ya, perlu pengaruhi mereka, ajak mereka masuk Islam. Wa taghyir min sulukihim, perlu mengubah daripada tingkah laku atau sifat mereka. Walizal, oleh yang demikian, fadlullah rusul bi ni'matiz zakat, Allah memberikan kelebihan pada rasul dengan nikmat kepandaian. Contoh di sini, wa fi qissatul hajar al-aswad, dalam kisah hajar al-aswad, khairu dalil, sebaik-baik bukti lah, ala fatana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecerdikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sifat, boleh bacalah ni. Ini bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana ada isu berkaitan dengan peletakan Hajar Aswad. Ya, bila berlaku setiap kabilah dia nakkan seorang wakil dia yang terbaik untuk
letakkan Hajar Aswad, dan akhirnya berbalah mereka itu, dan mereka akhirnya bersetuju dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad. Baik. Sifat yang seterusnya at-tabligh. Tabligh maksudnya menyampaikan. Yajibu 'ala rusul isalu kullu ma amarahumullah bihi. Wajib bagi rasul-rasul menyampaikan segala apa telah diperintahkan Allah kepada mereka. Wa tablighuhu ila nas, dan menyampaikannya kepada manusia. Li'annahu yastahilu 'alaihim an yaktimuna syai'an min syar'illah subhanahu wa ta'ala. Dan kerana mustahil bagi mereka itu, kepada rasul itu, menyembunyikan sesuatu yang telah Allah syarakkan, Allah perintahkan. Waqad qama rusul bidurihim khair qiyam, dan sesungguhnya rasul-rasul telah melaksanakan dengan peranan mereka ini sebaik-baik pelaksanaan khair qiyam. Fajazahumullah anna khair jaza, maka Allah membalas mereka tentang kita dengan sebaik-baik balasan. Qala Allah Ta'ala ma 'ala rasul illa al-balagh. Tiadalah pada rasul kecuali dia mereka menyampaikan. Itu ayat yang 99 surah Al-Maidah. Baik. Seterusnya kita bincang berkaitan ulul azmi minar rusul, iaitu rasul-rasul yang digelar sebagai ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Ulul azmi rusul hum zu al-hizam was sabar. Mereka yang mempunyai kekuatan untuk sabar dan diuji dengan berat. Qala Allah Ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi daripada rasul-rasul. Qad ikhtalafa ulama fihim. Jadi ulama berbeza pandangan tentang mereka ini. Faqila, maka dikatakan al-murad bi awlal ulul azmi hum jami' rasul. Dikatakan, ada setengah pandangan kata, maksud dengan ulul azmi ini ialah semua rasul. Maksudnya semua rasul ulul azmi. Daripada firman Allah Ta'ala, dari kalimah min, minar rusul, daripada rasul-rasul. Min ini ada ulama mentafsirkan sebagai libayan jinsi, untuk diterangkan jenisnya. Jenis siapa? Rasul tu. Mana semua nama rasul itu mereka terlibat dalam dipanggil ulul azmi. La litabghid, tab'id, bukan untuk pembahagian, sebahagian-sebahagian, bukan. Mana untuk keseluruhan. Jenis, mana bila jenis rasul saja itu dikira sebagai ulul azmi. Itu pandangan yang pertama. Qala Ibn Zaid kullu rusul. Itulah maknanya pandangan Ibn Zaid, kata setiap rasul. Kanu ulul azmi lam yab'asullah nabiyan illa kana za azam wal hazm wa ra'il kamal aqal. Jadi mereka berpandangan bahawa mereka semua ni ulul azmi, rasul-rasul semua ni ulul azmi, mana Allah tidak bangkitkan sebagai nabi ini kecuali mesti ada sifat keazaman yang tinggi dan hazam, maksudnya keteguhan hati yang kuat, dan ra'i, dan pandangan yang baik, dan kamal akal, dan sempurna akalnya. Ini sifat ulul azmi. Jadi sebagian ulama mengatakan semua rasul itu adalah merupakan ulul azmi. Dan wakilahum khamsah, dan ada juga pandangan yang lain mengatakan mereka ini 5 saja, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 ini. Ini berdasarkan dalil daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, ulul azmi minar rusul an-nabi wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini pandangan Ibn Abbas mengatakan bahawa ulul azmi itu daripada rasul-rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa bihadzal qaul qala Mujahid wal Ata al-Khurasani wa alaihi katsir min mutaakhir ahli al-ilmi. Ini pandangan daripada Imam Al-Mujahid dan Ata al-Khurasani, dan juga kebanyakan daripada ulama-ulama yang mutaakhirin ini, Wa qad dzakara Allah haula al-khamsah mujtami'in fil mutinin min kitabih. Sesungguhnya Allah telah menyebutkan mereka yang 5 ni dihimpunkan dalam keadaan dalam kitabnya. Wa bihi istadalla hadzal qaul, dan inilah sebab para ulama mengambil dalil yang mereka ini ada 5. Al-awwal fi surah Al-Ahzab, yang pertama dalam surah Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sadaqallahul azim. Jadi ini dalilnya menunjukkan bahawa disebut
ya, sesungguhnya kami telah mengambil daripada nabi-nabi mitsaqahum, ya, kepayahan mereka itu daripada kamu wahai Muhammad, daripada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. 5 lah. Ya. Dan dalil yang kedua surah Asy-Syura, ayat yang sama. Baik. Seterusnya kita lihat pada khasaisuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, umum risalatuhu likafatil saqilin min al-jin wal ins. Sifat iaitu umum risalah Rasulullah ni, umum untuk semua yang dipertanggungjawabkan daripada jin dan manusia. Ya, maknanya pemberatan pada jin dan manusia. Wala yasau ahadan minhum illa ittiba'ihi wal iman bi risalatihi. Dan tidak boleh di kalangan mereka kecuali mengikut Nabi dan beriman dengan risalahnya. Maknanya semua kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Rasulullah, ya. Wa qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tiadalah aku telah diutuskan wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia sebagai khabar gembira dan sebagai memberi peringatan. Baik, ciri khusus yang kedua ialah annahu khatimul anbiya wal mursalin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah nabi yang terakhir daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Berdasarkan firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Dari surah Al-Ahzab. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah khataman nabiyyin, akhir penutup bagi segala nabi. Yang ketiga, annallaha ayyadahu al-'azamul mu'jizat. Allah telah memberikan sebesar-besar mukjizat wa azharul ayat, dan ayat bukti yang paling jelas iaitu Al-Quranul Azim, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah al-mahfuz min taghyir tabdil. Kalam Allah, firman Allah Taala yang dipelihara daripada perubahan dan pergantian. Wal baqi fil ummati ila an ya'zanullah bi raf'i ilaihi. Yang baqinya itu pada umat kepada yang telah diizinkan oleh Allah untuk diangkat padanya. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, annahu sahibu syafa'atul uzma. Sesungguhnya Rasulullah ini pemilik bagi syafaat yang besar. Wa dzalika 'indama yashfa'u ahli al-mawqif fi an yaqdiya bainahum wa rabbuhum ba'da an yatadafa'uha afdal rusul. Wa hiya maqam mahmud wa al-madhkur fi qouli ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79. Dalam yang keempat ni menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemilik syafaat yang besar ketika mana ahli syafaah, ya, ketika mana yashfa' ahli mauqif, ketika mana meminta, orang-orang meminta untuk diberi syafaat tentang dalam keadaan isunya dengan Allah Ta'ala atau masalahnya dengan di antara mereka dan Allah Ta'ala. Jadi selepas ayat tadafa'uha after Rasul didorongkan sebaik-baik Rasul itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kedudukan yang terpuji yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia maqaman mahmuda, kedudukan yang dipuji. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai memberi syafaat uzma. Syafaat uzma maksudnya boleh memberi syafaat kepada semua makhluk, termasuklah umat-umat yang terdahulu. Kemudian seterusnya yang kelima, anna ummatahu khairu umam wa aktsar ahli jannah. Kelebihan ciri khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah umatnya ni sebaik-baik umat dan kebanyakan mereka ahli syurga. Ini dalam surah Ali Imran. Seterusnya, annahu sayyidul walad Adam yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ketua bagi anak-anak Adam pada hari kiamat. Ya. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul walad Adam yaumul qiyamah wa awwalu man yanshaqqa anhu qabri awwalu syafi'un wa awwalu musyaffa'. Aku adalah ketua bagi anak Adam pada hari kiamat dan orang yang pertama akan bangkit daripada kubur
dan orang pertama yang memberi syafaat dan pertama yang diberi izin untuk memberi syafaat, ya, sebab memberi syafaat itu adalah kelebihan, tetapi Allah yang mengizinkan untuk orang itu beri syafaat. Gitu. Seterusnya ialah mukjizat al-anbiya wal farqu bainaha wa baina karamatul awliya. Kemudian kita bincang berkaitan dengan mukjizat para nabi dan karamah para wali. Baik, ta'rif mukjizat. Mukjizat ma'khuzun min al-ajzi, yang lemah. Ya. Wa huwa adamul qudrah, maksudnya tidak ada kekuatan, lemah. Ja'a fil qamus al-mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ajazu bihi khasam bain tahaddi wal ha lil mubalaghah. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang melemahkan dengannya yang al-khasam, sesuatu yang suka bertembung. Ya, bila bertembung, anna tahaddi, dan ada ancaman baginya, maka dia melemahkan. Ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ada ancaman daripada kaum musyrikin Mekah, bertembung dengan kaum musyrikin Mekah, mereka mengancam, maka mukjizat Rasulullah boleh melemahkan mereka. Wal mukjizat fil istilah amrun khariqun lil 'adah, perkara luar biasa, ya, perkara mencari adat atau perkara yang berlainan daripada adat kebiasaan manusia. Yajri 'ala aidi anbiya, berlaku di kalangan para nabi, lidilalati, sebagai bukti, ala sidqihim, atas kebenaran mereka, ma'a salamah mu'aradah, bersama benar, ya, penerangan itu, ya, benar atau salamah, benar, ya, sejahtera, penerangan mu'aradah yang diterangkan tu betul. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dia punya perinciannya boleh baca dalam kitab, ya, yang saya uploadkan tu. Secara ringkasnya, yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Nab'ul ma' min baina asabihi, ini terpancarnya air di antara jari-jari Rasulullah SAW. Takthir ta'am, membanyakkan makan, ya, walaupun sedikit jadi banyak. Hanin jazni ilaihi alaihi salatu wassalam, lepah tamar, ya, menangis, ya, kepada Rasulullah SAW, dan Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, karamatul awliya, kita bincang karamah para wali pula. Ya, ada beberapa perbezaan dengan mukjizat, ya. Mukjizat khusus untuk Nabi dan Rasul. Adapun karamah ini diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yu'akkidu Syekh Abdul Zahir Abu Samah an al-karamah min fi'lillah. Jadi Syekh Abdul Zahir Abu Samah ni, dia mengatakan karamah ini ialah perbuatan Allah Taala. Allah saja yang boleh menentukan, ya. Wal karamatu la yamlikuha ahadun li nafsi, bal Allah yakrimu man yasha min ibadihi bil iman wat taqwa. Perkara karamat ni tidak dimiliki oleh seorang pun, ya, dalam dirinya. Bahkan Allah sebenarnya yang memuliakan siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya dengan iman dan takwa. Itu dia, dengan iman dan takwa, itu syarat dia. Fal karamatu idzan hiya fi'lullah. Jadi karamah itu ialah perbuatan Allah Taala. Ya, Allah yang mengizinkan, Allah yang melakukan, Allah memberikan. Wa hiya kharqul 'adah, perkara yang luar adat, liwalihi, untuk walinya. Fala fi'li li wali fiha, dan bukan perbuatan wali itu. Bukan perbuatan wali itu. Contohnya dia boleh berjalan atas air, contohnya. Tapi bukan perbuatan dia, tapi Allah muliakan dia dengan berikan kelebihan pada dia. Bal hiya fa'lu ta'ala, bahkan dia adalah perbuatan dari Allah Ta'ala. Qad la yakunu taliban liha, kadang-kadang tak diminta pun untuk dapat perkara itu. Allah beri, tak minta pun kadang-kadang. Wa inna ma qasadahu wa ghayatu istiqamah, dan matlamatnya, maksudnya ialah istiqamah. Istiqamah dan itba' sunnah Nabi Nabawiyah. Ya, matlamat orang itu, contohnya beribadah itu, Allah berikan dia ialah untuk istiqamah dia dalam ibadah. Itba' dia sentiasa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-karamah qad taqul lil mafdul duna fadil. Kerana kadang-kadang karamah ini berlaku pada orang yang apa maksudnya? Al-mafdul, orang yang dimuliakan berbanding orang yang mulia. Ya. Lizalika, contohnya,
kanat karamah fil ahdi tabi'in akthar minha fi ahdi sahabah. Ya. Kerana contohnya karamah yang berlaku pada zaman tabi'in lebih banyak daripada zaman sahabat. Sifat yang mulia siapa? Sahabat. Sahabat ni mulia. Siapa yang muliakan dia? Maknanya para tabi'in memuliakan para sahabat. Tetapi Allah berikan karamah ni kepada para tabi'in. Mafdul tu yang memuliakan sahabat. Bukan sahabat tu. Maknanya sahabat kadang-kadang tak dapat mengkaramah. Yang dapat tabi'in. Itu maksudnya. Kama anal karamah qad tahsilu li du'afa al-iman li ziyatul imanihim. Kadang-kadang karamah juga didapati kepada orang yang lemah imannya untuk ditambah keimanan mereka. Kerana Allah berikan satu kelebihan bagi orang itu, contohnya, ya, untuk menambah iman mereka. Baik. Auliya Allah Azza wa Jalla hum al-mu'minun muttaqun. Wali-wali Allah Ta'ala ni mereka orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tahukah kamu bahawa wali-wali Allah tu mereka tidak takut, mereka tidak sedih, ya, yang mana mereka itu beriman dan mereka ada orang bertakwa. Fakulu mu'min taqiyun, setiap orang beriman bertakwa. Fahuwa waliullah, maka ialah wali Allah Ta'ala biqadri imani wa taqwa, berdasarkan kadar imannya dan takwanya. Qad yazharullah ala yadihi man khawf. Ada kadang-kadang Allah menjelaskan dengan kekuasaannya daripada perkara-perkara yang luar adat. Wa hiya ma yusamma bil karamah, yang itu dinamakan sebagai al karamat. Fal karamatu kharqul lil adah yajrihi Allah ala yadi ba'd salihin min atba'a rusul ikraman min Allah lahu. Man karamah juga perkara luar adat yang berlaku Allah berikan ke atas sebahagian orang-orang soleh daripada pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut Rasul, sebagai memuliakan daripada Allah baginya bibarakati atba'i Rasul, dengan keberkatan mengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya ada yang para sahabat dapat keberkatan itu, Allah berikan karamah. Contohnya kepada Sayyidina Umar al-Khattab pun dapat karamah. Walaysa kullu wali tahsilu lahu karamah, dan bukan setiap wali mendapat karamah. Wa innaha innama tahsilu bi ba'dihim. Sesungguhnya yang mendapat sebahagian daripada mereka. Imma adapun ditaqwatul imanihi, untuk apa? Untuk menguatkan iman mereka, au li hajatihi, atau hajat mereka, au li iqamati hujjah, ataupun untuk melaksanakan hujjah ala khasmatul ma'arid fil haq, dalam berlawan, ya, bertemu dengan orang-orang yang menentangnya dalam perkara hak. Bila ada orang yang menafikan perkara hak Allah Ta'ala, jadi orang wali Allah ni berkata dan lalu ada karamah padanya. Ya. Baik. Wal awliya allazi lam tuzhar lahum karamah la yadullu dzalik ala naqsihim. Dan wali-wali yang tidak dinyatakan bagi karamah tidak menunjukkan kekurangan bagi mereka. Ya. Kalau ada wali tetapi tak ada karamah, itu bukanlah menunjuk kekurangan bagi wali itu, bukan. Kama annal ladzi waqa'at lahum karamah, sebagaimana yang berlaku pada mereka karamah, la yadullu ala annahu afdal min ghairihim, bukanlah menunjukkan bahawa mereka ini lebih baik pada wali yang lain. Ya, bukan gitu. Ya, hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal karamatul awliya haqqu bi ijma' a'immatul Islam, dan karamah para wali ini perkara yang benar yang disepakati oleh imam-imam ataupun pemimpin Islam, was sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Wa qad dalla 'alaiha al-Qur'an al-Karim wa sunnah sahihah. Ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sahih sunnah sahihah. Innama yankruha ahli bid'ah min Mu'tazilah wa Jahmiyah wa man tabi'ahum, wa hadha al-inkar huwa lamma huwa thabit fil Qur'an sunnah. Dan ada yang mengingkarinya daripada ahli bid'ah. Siapa? Golongan Mu'tazilah ni. Dia mengingkari berkaitan dengan karamah. Dan golongan Jahmiyah, ya. Ini semua golongan-golongan sesat, ya. Dan pengikut-pengikut mereka ni mengingkari, tidak apa, atau menafikan perkara karamah pada para wali, ya. Sedangkan perkara ini telah ada sabit dalam Quran dan As-Sunnah. Baik, seterusnya ialah sifat risalah Muhammadiyah. Tadi sifat khusus bagi Rasul, ini sifat bagi Quran tu, sifat bagi risalah yang Rasulullah bawa tu. Baik, yang pertama sifatnya al-umum. Sifat Quran atau risalah Nabi ni, syarak Nabi ni yang Nabi bawa dari Allah Ta'ala ni ialah sifatnya umum. Maksudnya boleh guna pakai daripada zaman Nabi sampailah hari kiamat.
Yang kedua, syumul, sempurna, ya, lengkap. Dari sudut ahkam, hukum akidah, akhlak dan amal, ya. Yang ketiga, khatimatu birisalah samawiyah, dia sebagai penutup bagi risalah-risalah yang langit yang lepas, ya. Maknanya kalau ada hukum diturun pada Nabi Musa AS, dah tak dipakai dah, hanya dipakai pada Rasulullah SAW saja. Nasikhatun likulli syara'in sabiqah, dan menasahkan, membatalkan bagi segala syariat yang lepas. Hanya syariat Rasulullah SAW saja yang boleh digunakan pakai. Akhir sekali, athar iman birasul, kesan beriman dengan Rasul. Yang pertama, mahabbah, kasih ke Rasul, ya. Yang kedua, ta'ah, makna taat pada Rasul. Yang ketiga, uswatun hasanah, ikutan yang baik atau qudwah hasanah, kita mengikut Rasul-Rasul ini. Wa da'watu ila Allah, iaitu kita berdakwah kepada Allah Taala dan kita ajak orang buat kebaikan. Wal islah, yakni memperbaiki sifat Rasul ini, memperbaiki daripada yang tak baik kepada baik, maka kita ambillah sifat Rasul ini, kita memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Wallahu alam. Sekarang itu saja, kita tangguhkan atas kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.